Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam Bycam Studio, informasi bola sepak terbaik untuk anda. Tanggal 19 November 2019, perlawanan yang cukup dinantikan oleh seantero rakyat Malaysia. Bukan rakyat Malaysia sahaja yang menunggu perlawanan ini, malahan rakyat Indonesia juga menunggu perlawanan ini. Provokasi, peperangan di media sosial semakin lama semakin panas sebelum bermulanya perlawanan. Komen-komen yang cukup hangat di Instagram, Facebook, Twitter menghangatkan lagi perlawanan ini. So, seperti mana yang kita tahu, perlawanan antara Malaysia dan juga Indonesia sentiasa memberi drama yang panas terbaik di dalam padang maupun luar padang. So, this is what we call the Derby Nusantara. Alright, so untuk video kali ini aku nak recap balik tentang sempena 1 tahun kemenangan Malaysia bertemu Indonesia di Stadium Nasional Bukit Jalil, yang mana antara momen terbaik bagi aku sepanjang perlawanan bola sepak untuk tahun lepas. Alright, so selepas kemenangan Malaysia bertemu Thailand 2-1, seminggu sebelum perlawanan antara Malaysia bertemu Indonesia telah membuatkan penyokong Harimau Malaya begitu bersemangat untuk turun ke stadium, berpusu-pusu membeli tiket online, dan dikhabarkan sebelum perlawanan start lagi, tiket online habis, sold out, laris bagai goreng pisang. Dan untuk pengetahuan semua juga, perlawanan antara Malaysia bertemu Indonesia di Stadium Nasional Bukit Jalil telah mencatatkan rekod tersendiri apabila merekodkan jumlah paling tertinggi dalam kelayakan Piala Dunia 2022, kelayakan Piala Asia 2023 di zon Asia, dengan mencatatkan penonton sebanyak 75,004 orang, jauh meninggalkan rekod antara perlawanan Indonesia bertemu Malaysia di Stadium Bung Karno dengan sekitar 54,659 orang, dan juga tempat ketiga antara India versus Bangladesh dengan sekitar 53,000 orang. Alright, so actually sebenarnya jumlah tu boleh pergi kepada 80 hingga 85k, tapi FAM terpaksa kosongkan di tier atas penyokong Indonesia demi keselamatan mereka. Alright, so ketika hari perlawanan, Tan Chen Ho telah menurunkan barisan terkuat Harimau Malaya. Alright, ketika itu walaupun kita telah kehilangan dua pemain tonggak, iaitu Matthew Davis dan juga Syafiq Ahmad yang telah digantung akibat menerima 2 kad kuning. Alright, so untuk goalkeeper Khairul Azhan telah diberi kepercayaan sebelum beliau injet, dan untuk barisan pertahanan Corbin Ong, Syarul Saad, Aidil dan juga Syahmi Safari telah diberi tanggungjawab. And then untuk barisan tengah seperti biasa Azam Aziz, Brandon Gan dan juga Syamir Putih Abang. Alright, untuk pemain sayap Safawi Rashid dan juga Akia Rashid. And then untuk penyerang, Sumareh telah diberi kepercayaan telah menggalas tugas sebagai striker Malaysia ketika itu. Alright, so untuk babak pertama nampaknya Indonesia lebih banyak bertahan dan sesekali melakukan counter attack yang sehingga berjaya mencemaskan barisan pertahanan Malaysia. Dan pada minit ke-29, hasil sepakan percuma daripada Safawi Rashid terus menerjah jaring Indonesia dengan satu jaringan yang cukup wow daripada Safawi Rashid, sehingga tamat babak pertama Malaysia 1, Indonesia 0. And then bersambung pada babak kedua, SNBJ sekali lagi digamatkan dengan jaringan daripada Safawi Rashid sekali lagi pada minit ke-72 akibat kelalaian daripada Yanto Basna. Safawi terus merampas bola daripada Yanto Basna sehingga menerjah jaring. Nasib baik jaring tu tak terkoyak. Alright, and then patutnya Indonesia boleh merapatkan kedudukan pada minit ke-82, namun sayang bekas pemain Pulau Pinang iaitu Oscar Saha gagal menyempurnakan sepakan penalti sehingga Farizal Malias boleh menangkapnya dengan cermelang gemilang terbilang. Tamat perlawanan, Malaysia 2, Indonesia 0. And then alhamdulillah aku sempat berada di stadium ketika itu menyaksikan momen-momen indah, detik-detik indah kemenangan Malaysia 2-0 bertemu Indonesia. And then aku nak bagi respect kepada Atras Malaya ketika itu, yang daripada minit awal sehingga minit akhir tak pernah berhenti menyanyi, tak pernah berhenti chant, semata-mata untuk memberi sokongan kepada pemain-pemain Malaysia. Alright, and then kat belah set sana ada sedikit provokasi, sedikit pergaduhan antara casual Malaysia dan juga penyokong Indonesia sehingga membaling suara lah apalah. Tapi itulah asam garam, kalau Malaysia bertemu Indonesia pasti panas. So bagi aku satu je lah, football is football. Tak perlulah sampai nak berkorban nyawa, tak perlulah sampai ada yang mati sebab bola. Sebab apa?
Malaysia, Indonesia, kita serumpun, kita bersaudara. Alright. So selepas tamat perlawanan tersebut, Malaysia telah menduduki tempat kedua dengan 9 mata, hasil 3 kemenangan, 2 kali bertemu Indonesia dan sekali bertemu Thailand. Ketinggalan 2 mata di belakang Vietnam. Disebabkan COVID melanda, 3 baki perlawanan Malaysia terpaksa ditangguhkan dan dihabarkan AFC telah mengeluarkan satu statement yang mana kemungkinan perlawanan antara Malaysia bertemu UAE dan juga Vietnam akan diadakan pada Mac 2021 dan Malaysia bertemu Thailand akan diadakan pada Jun 2021. So apa yang aku harapkan, COVID ni hilanglah untuk next year. Sebab apa? Kita betul-betul rindu untuk menyaksikan skuad Harimau Malaya beraksi sekali lagi. Alright. Secara rasional dan secara jujur bagi akulah, aku sebenarnya cukup risau melihat perkembangan skuad negara. Yelah, setahun ni mereka tiada langsung aksi kompetitif, latihan pusat pun tak ada. Kalau nak tahu, rival team seperti UAE baru ni buat friendly dengan Tajikistan and then diorang menang 3-2. Thailand juga baru ni buat friendly dengan Thailand All Star. Alright. Tapi apa-apa, aku tetap percaya dengan kepakaran daripada Tan Chen Ho. Untuk tahun depan kita buat sehabis mungkin dan beliau dapat kumpulkan pemain-pemain terbaik beliau dalam skuad kebangsaan. And insyaAllah, jangkaan aku, kita boleh menang dengan Vietnam dan juga Thailand, seri dengan UAE. Kat situ kita boleh kumpul 7 mata maksimum. And insyaAllah, kita bakal cipta sejarah, layak ke pusingan ketiga Piala Dunia dan layak secara merit ke Piala Asia 2023. Alright, insyaAllah boleh. So untuk tahun depan sebenarnya aku tunggu untuk 2 player ini, iaitu Lee Ridon dan juga Luqman Hakim. So seperti yang mana kita tahu, Lee Ridon telah mendapat IC yang membolehkan beliau mewakili skuad negara. Tapi kalau tengok prestasi beliau kat JDT, beliau jarang diturunkan dengan skuad utama. Tapi apa yang aku harapkan, tahun depan Lee Ridon dapat tingkatkan prestasi beliau untuk beliau lakukan debut pertama bersama skuad negara. And then untuk Luqman Hakim, seperti mana yang kita tahu, maybe pengalaman beliau bermain di Eropah sudah pasti akan menjadi aset terpenting untuk skuad negara tahun hadapan. Selamanya Harimau Malaya, kita boleh, kita mampu. Akulan, Assalamualaikum.